Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini merupakan tutorial kerja khusus pengajian am di mana cara penulisan pengenalan akan diterangkan menerusi video ini. Sebelum saya mulakan, cara penulisan pengenalan ini berdasarkan kepada cara saya. Sekiranya cikgu-cikgu kamu menggunakan kaedah atau cara yang lain, boleh juga follow. Tetapi ini juga merupakan salah satu cara yang paling senang untuk membuat pengenalan. Kalau macam saya hanya menggunakan 5 perenggan sahaja. Bagi perenggan yang pertama, kita akan ceritakan tentang pengenalan secara umum berkaitan dengan isu yang dipilih, di mana contohnya kita ada 2 tema, iaitu ekonomi pengguna bijak, sosial dan budaya, makanan. Jadi kita akan ceritakan tentang pengguna bijak secara umum. Ini merupakan contoh penulisan bagi perenggan yang pertama. Yang berwarna hijau, saya ceritakan berkaitan dengan ekonomi negara. Ceritakan secara umum apakah masalah ekonomi yang berkaitan dengan pengguna bijak. Okey. Ayat yang kedua yang berwarna oranye ini merupakan rentetan daripada cerita yang pertama tadi. Manakala yang berwarna kelabu ini merupakan berdasarkan kepada masalah-masalah yang diceritakan di atas, kita akan kumpulkan dan kita akan memberi sedikit hujahan apa yang perlu kita lakukan. Contoh di sini, maka timbullah kempen untuk menjadi pengguna yang bijak bagi menggalakkan pengguna berbelanja secara berhemah, terutamanya bagi pasaran tempatan. Ayat-ayat yang ada ini kemungkinan ada daripada ayat kita sendiri dan ada juga daripada rujukan-rujukan tertentu. Sekiranya ayat itu daripada rujukan, contoh di sini ialah Bank Negara Malaysia 2014, kita akan masukkan rujukan yang digunakan. Macam contoh di sini saya menggunakan Bank Negara Malaysia 2014. Perenggan yang kedua, kita akan terus masuk kepada maksud tema yang dipilih. Contoh di sini ialah tema pengguna bijak. Saya akan ceritakan maksud pengguna bijak dalam perenggan yang kedua. Maksud pengguna bijak boleh didapati daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Pastikan ada edisi keberapa, tahun, bila. Yang kedua, kita cari daripada penulisan ahli akademik, sama ada pelajar menggunakan jurnal-jurnal akademik. Dan bila awak dah banyak baca dari segi jurnal dan juga Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kita akan keluarkan maksud tema tersebut berdasarkan kefahaman pelajar. Ini merupakan contoh penulisan pengenalan bagi perenggan yang kedua. Kalau kita perhatikan, yang warna hijau itu merupakan maksud pengguna bijak menggunakan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2017. Warna oranye daripada penulisan ahli-ahli akademik. Contoh di sini saya gunakan Mastura Muhammad Zain mengatakan bahawa pengguna bijak mempunyai ilmu tentang asas-asas kepenggunaan. Yang berwarna kelabu pula merupakan maksud pengguna bijak berdasarkan kepada kefahaman saya sendiri. So, itu merupakan perenggan yang kedua. Untuk perenggan yang ketiga dan perenggan yang keempat, kita akan ceritakan tentang skop kajian. Perenggan yang ketiga merupakan skop kajian bahagian yang pertama, di mana kita akan kumpulkan mana-mana penulisan sebelum ini, iaitu sama ada awak menggunakan jurnal, majalah, surat khabar, laman web rasmi. Ceritakan tentang, contoh di sini saya buat tentang trend pembelian emas. Saya akan ceritakan berkenaan dengan emas. Contoh lain, kalau pelajar tajuknya ialah cara untuk menggunakan pengangkutan awam secara bijak, so kita akan ceritakan tentang pengangkutan awam. Kalau awak nak cerita tentang penjimatan tenaga elektrik, so kita akan ceritalah tentang tenaga elektrik. Itu yang awak kena ceritakan untuk perenggan ketiga dan perenggan yang keempat.
Contoh di sini saya menggunakan ayat Al-Quran sebab emas memang ada diceritakan di dalam Al-Quran dan ada juga diceritakan menerusi hadis. So ini untuk emas. Untuk tajuk-tajuk yang lain kemungkinan besar dia tiada di dalam Al-Quran. Kalau emas dia ada. So ini untuk perenggan yang ketiga. Perenggan yang keempat, skop kajian bahagian yang kedua masih lagi menggunakan cara yang sama ada pelajar menggunakan jurnal, majalah, surat khabar ataupun laman web rasmi, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan emas kita akan keluarkan. Kalau tadi perenggan yang ketiga saya lebihkan kepada Islamik, untuk perenggan yang keempat ini saya akan ceritakan berkaitan dengan emas berdasarkan kepada penulisan daripada kajian-kajian yang lalu. Contoh di sini merupakan pengenalan bagi perenggan yang keempat. Di sini ada 3 rujukan. Rujukan yang pertama saya menggunakan Salmi Edawati Yaakob et al. Et al bermaksud penulis itu lebih daripada 3 orang. Maksud nama yang sama tetapi tahun yang berbeza disebabkan dia ada tulis 2 bentuk jurnal yang berkaitan dengan emas untuk tahun 2006 dan 2009. Perenggan yang terakhir bagi pengenalan, kita akan masukkan permasalahan kajian atau persoalan kajian. Kenapa kita kaji benda ini? Itu maksud permasalahan kajian. Diteruskan lagi dengan objektif kajian. Dan yang akhir sekali ialah apakah harapan pengkaji terhadap kajian yang dilakukan. Contoh di sini, ayat yang berwarna hijau merupakan permasalahan kajian. Berdasarkan hasil perbincangan di atas, maka permasalahan kajian yang ingin diketahui oleh pengkaji ialah untuk menilai sejauh mana masyarakat di Malaysia, terutamanya di Hulu Langat Selangor, membudayakan simpanan emas bagi masa depan mereka. Ayat yang berwarna oranye merupakan objektif kajian. Maka, rasional kajian ini adalah untuk mengenal pasti tips membeli emas dengan bijak dan mengkaji kelebihan membeli emas. Ayat yang berwarna kelabu ini merupakan harapan pengkaji, di mana harapan pengkaji terhadap kajian ini adalah untuk menjadikan kajian ini sebagai panduan kepada pengkaji akan datang bagi mengkaji dengan lebih mendalam tentang isu ini atau menggunakan skop yang berbeza daripada pengkaji. Itu merupakan harapan. Secara keseluruhannya, berdasarkan kepada video ini saya telah pun menceritakan berkongsi dengan ringkas perkara-perkara yang perlu ada dalam pengenalan bagi kerja khusus pengajian am semester yang kedua. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.